Sudah lama Nora Danish menyimpan diam. Bertahun-tahun lamanya, wajahnya tetap manis, senyumannya tetap menawan di khalayak ramai. Netizen memujinya sebagai wanita cekal, istri Mithali, ibu penyayang. Namun, tiada siapa yang tahu, di sebalik mata yang bercahaya itu, ada keletihan yang tak terucap. Di sebalik tubuh anggun dan sempurna itu, ada jiwa yang berkecai, perlahan-lahan. Hari ini, akhirnya Nora pecah kesunyian. Bukan untuk mencari simpati, tapi karena dia sadar, jika dia terus membisu, penderitaan akan menjadi legasi untuk anaknya. Dan itu adalah satu warisan yang dia tidak sanggup berikan. Segalanya bermula selepas perkahwinan keduanya bersama Nedim Nazri Aziz, seorang figura kontroversi yang turut dikenali sebagai anak kepada seorang tokoh politik berpengaruh. Pada permukaan, mereka kelihatan seperti pasangan impian, gaya hidup mewah, percutian eksklusif, dan kehidupan glamour yang menjadi idaman ramai. Namun, realitinya jauh dari dongeng. Nora telah cuba sedaya upaya menjaga rumah tangganya. Dia memilih untuk berdiam walaupun hatinya dilukai, walaupun tubuhnya lesu menahan tekanan emosi dan mental yang mendalam. Dalam pendedahan terbarunya yang menggoncang dunia hiburan tanah air, Nora akhirnya membongkar sisi gelap perkahwinannya. Dia mengaku telah melalui episode penderitaan yang tak terbayang. Saya telah coba bertahan, demi anak-anak, demi keluarga. Tapi setiap hari, saya seperti hidup dalam sangkar emas yang kosong, katanya dalam nada yang berat. Suaranya bergetar menahan air mata yang hampir gugur. Menurut Nora, Nedim bukan hanya seorang suami yang tidak memahami, tetapi juga seorang lelaki yang menguasai hidupnya, secara fisikal, emosi, dan psikologi. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh Nedim seolah-olah menjadi undang-undang. Nora tidak dibenarkan bersuara. Sebarang keputusan, dari soal kerja hingga ke cara berpakaian, perlu mendapat keizinan. Jika dia membantah, akan ada hukuman yang tidak kelihatan, tetapi cukup menyakitkan. Dia tahu bagaimana membuat saya rasa bersalah. Dia tahu bagaimana menjadikan saya tunduk tanpa perlu menjerit atau mengangkat tangan, ujar Nora. Bagi sesetengah orang, itu bukan penderaan, tetapi bagi Nora, itu adalah penjara mental. Penjara yang sunyi, tetapi menyeksa. Satu insiden yang paling mengubah segalanya berlaku pada malam ulang tahun perkahwinan mereka yang kelima. Nora telah merancang malam itu dengan penuh kasih, makan malam romantis, hadiah istimewa, harapan untuk memulakan lembaran baru. Namun, sebaliknya yang berlaku. Nedim tidak pulang ke rumah. Telepon bimbitnya tidak dapat dihubungi. Nora menunggu dalam gelap, dengan anak kecil yang tertidur di ribanya, sambil jam berdetik perlahan. Keesokan harinya, Nedim pulang tanpa sebarang penjelasan, hanya dengan senyuman sinis dan kata-kata pedih. Saya tak perlukan drama dalam hidup saya. Malam itu, hati Nora pecah. Bukan kerana pengkhianatan, dia sudah lama mencium bau itu, tapi kerana dia sedar, dirinya tidak lagi ada ruang dalam hati lelaki itu. Cinta yang dulunya mekar, kini telah menjadi racun. Dan racun itu sedang membunuhnya perlahan-lahan. Selama ini dia fikir dia cukup kuat untuk bertahan. Tapi selepas malam itu, dia sedar, bertahan bukan lagi satu kekuatan. Kadangkala, kekuatan sebenar ialah apabila seseorang berani untuk melepaskan. Pendedahan ini bukan untuk membuka aib sesiapa. Nora sedar, banyak pihak akan menuduhnya sengaja mencari perhatian atau cuba menunggang simpati. Namun, dia memilih untuk berbicara kerana sudah terlalu lama dia menanggungnya seorang diri. Saya hanya mahu hidup yang tenang. Bukan hidup yang sempurna, tapi cukup kalau saya boleh senyum dengan ikhlas tanpa perlu berpura-pura, katanya sambil menggenggam erat seutas gelang lama, hadiah dari arwah ibunya, satu-satunya simbol kekuatan yang masih dia pegang. Apa yang lebih menyayat hati ialah
bagaimana Nora cuba menyembunyikan penderitaannya daripada anak-anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, dia akan menyeka air mata di kamar mandi, memakai senyuman palsu, dan mencium dahi anaknya seolah-olah tiada apa berlaku. Tapi anak kecil itu tahu. Kadangkala dia bertanya, "Mama, kenapa Mama selalu sedih bila Papa tak ada?" Soalan itu menusuk hati Nora lebih dari apapun. Dan ia menjadi pencetus mengapa dia akhirnya membuat keputusan muktamad. Hari ini, dia berdiri. Bukan sebagai pelakon, bukan sebagai selebriti, tetapi sebagai seorang wanita yang telah hancur dan kini sedang mengumpul serpihan dirinya. Dia tahu jalan di hadapannya tidak mudah. Dia tahu ada mata yang akan memandang sinis. Tapi dia juga tahu, jika dia tidak melangkah keluar dari kegelapan ini, dia akan tenggelam selama-lamanya. Dan kini, Nora Danish bersedia. Pagi itu, jam belum pun menunjukkan pukul 7, namun cahaya lembut dari tingkap bilik tidur sudah mula menyelinap masuk. Nora berdiri di depan cermin besar yang selama ini menjadi saksi transformasi dirinya, dari gadis muda penuh impian ke seorang wanita yang cuba bertahan demi rumah tangga, dan kini seorang pejuang yang ingin membebaskan diri. Di hujung meja solek terletak sebotol kecil minyak wangi, jenama lama yang dia simpan sejak awal perkahwinan. Setiap semburan pada masa dahulu membuatkan dia rasa seperti wanita yang dicintai. Tapi kini, baunya mengingatkannya kepada detik-detik dia cuba menyembunyikan tangisan di bilik mandi. Dia capai botol itu perlahan, menatapnya sejenak, sebelum meletakkannya semula, seakan memberi isyarat terakhir kepada kenangan yang sudah lama tidak lagi membahagiakan. Dapur rumah masih sunyi. Bunyi air mengalir dari sinki saat Nora membilas cawan kecil untuk membuatkan susu anaknya. Di belakang, tapak kaki kecil anak lelakinya berdetak perlahan atas lantai marmar. "Mama buat Milo?" tanya suara kecil itu, menggosok mata dengan tangan kecil yang masih hangat dari selimut. "Bukan, sayang. Hari ini kita cuba susu coklat panas," jawab Nora, memaksakan senyuman sambil menuang susu ke dalam cawan yang dihiasi watak kartun kegemaran anaknya. Setiap gerak-geri Nora pagi itu begitu teratur, begitu biasa, tapi dalam setiap tindakannya ada secebis luka yang tak terlihat. Tuala kecil di bahu, rambut yang digulung longgar, dan mata sembab yang cuba disembunyikan di balik concealer tipis. Semua itu bercerita jika seseorang cukup dekat untuk benar-benar melihat. Di dalam bilik bacaan terselit satu fail merah yang sudah berdebu. Ia mengandungi dokumen lama, surat nikah, salinan kad pengenalan, gambar-gambar bulan madu mereka di Itali. Gambar yang paling mencuri perhatian Nora adalah satu gambar di mana dia memeluk Nedim dari belakang. Wajahnya bersinar di bawah matahari. Tetapi, apa yang ramai tidak tahu, gambar itu diambil hanya beberapa jam selepas satu pertengkaran hebat, ketika air matanya masih belum kering sepenuhnya. Dia hanya senyum demi kamera, demi persepsi, demi bahagia palsu yang dia sendiri mula percaya waktu itu. Pada malam hari, setelah anaknya tidur, rumah kembali sepi. Hanya bunyi kipas dan detik jam menemani. Nora duduk di lantai ruang tamu, bersandar pada sofa, dengan sehelai baju teh lusuh. Bukan gaun mereka terkenal yang sering dipaparkan di Instagram. Di tangan, dia memegang sebuah jurnal lusuh yang tertulis di kulit hadapan, "Untuk Nora yang aku cintai." Ia adalah jurnal yang dia sendiri tulis, bukan untuk sesiapa, tapi untuk dirinya sendiri. Setiap helaian mengandungi harapan, ketakutan, dan kebenaran yang tidak pernah dia berani kongsi kepada sesiapa. "Saya takut," tulisnya di salah satu muka surat. "Saya takut jika saya pergi, saya akan kehilangan segala-galanya. Tapi saya juga takut jika saya terus tinggal, saya akan kehilangan diri saya sendiri." Di satu sudut rumah, terdapat satu pokok bunga orkid yang sudah lama tidak berbunga.
Nora pernah menjaga pokok itu dengan penuh kasih, menyiramnya setiap pagi, membisikkan doa, dan menaruh harapan bahwa ia akan mekar satu hari nanti. Tapi sejak beberapa bulan kebelakangan ini, dia abaikan. Tanahnya kering, daunnya layu. Ia menjadi simbol jiwanya sendiri. Namun malam itu, sebelum tidur, Nora ke sudut itu. Dia ambil penyiram kecil, dan untuk kali pertama selepas sekian lama, dia beri air pada pokok itu. Tindakannya kecil, tapi maknanya besar. Dia sedang menyiram semula jiwanya sendiri. Keesokan harinya, Nora ke pejabat peguam. Langkahnya tenang, tapi di dalam hatinya bergelora. Suasana pejabat itu tidak glamour, tidak ada kilauan kamera, tidak ada senyuman peminat. Hanya bau kertas, tinta, dan ketenangan aneh yang belum pernah dia rasa. Dia duduk, menyerahkan dokumen yang sudah ditanda tangan. "Puan pasti dengan keputusan ini?" tanya si peguam, menatapnya dengan penuh empati. Nora mengangguk perlahan. "Saya pasti. Ini bukan pengakhiran. Ini permulaan untuk saya bernafas." Seketika, bayangan-bayangan silam melintas di kepalanya saat dia dipeluk erat selepas bersalin. Saat pertama kali Nedim mengucapkan "saya cinta awak", saat mereka berjanji untuk saling menyokong. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Bukan kenangan yang dia benci, tapi kenangan yang dia tidak mahu lagi hidup di dalamnya. Dan begitulah, hari demi hari, melalui detik-detik kecil dan sunyi, Nora Danish sedang menulis semula kisah hidupnya. Bukan untuk menjadi mangsa, tetapi sebagai wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Seorang wanita yang memilih untuk tidak lagi tenggelam dalam luka. Namun, walaupun segala-galanya kelihatan seperti telah terungkap, pengakuan, penderitaan, dan keputusan untuk berpisah, masih ada sesuatu yang tidak dikatakan Nora. Sesuatu yang tersimpan kemas di dasar hati, yang dia belum bersedia untuk dilepaskan sepenuhnya. Mata orang ramai mungkin melihatnya sebagai wanita yang bangkit dari kegelapan, tetapi jika diperhatikan betul-betul, ada sesuatu yang masih memberat di balik tatapan mata itu. Pernah suatu ketika, dalam satu temu bual ringkas, selepas pengumuman perceraiannya, wartawan bertanya dengan sopan, "Adakah ini kerana orang ketiga?" Soalan itu hanya dijawab dengan senyum samar. Tidak ada pengakuan, tidak ada penafian. Kadang-kadang bukan kerana ada orang ketiga, tapi kerana orang pertama sudah tidak ada, jawabnya perlahan sebelum meminta izin untuk undur diri. Kata-katanya menggantung di udara, seperti teka-teki yang belum selesai. Siapakah orang pertama yang dimaksudkan? Nedim? Atau seseorang yang lebih awal dalam hidupnya? Beberapa hari selepas itu, sebuah gambar lama mula tular di media sosial, gambar Nora bertahun-tahun dahulu di sebuah lokasi yang tidak dikenali, berdiri bersama seorang lelaki yang wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Hanya sisi wajah dan tangan yang menyentuh bahunya dengan lembut. Netizen mula berspekulasi, siapakah lelaki itu? Dan kenapa gambar itu muncul tepat ketika kisah perceraian mula hangat diperbualkan? Nora tidak memberi sebarang kenyataan. Dia hanya memadamkan semua komen dan menukar tetapan akunnya ke pribadi. Keesokan harinya, seorang penghantar bunga tiba di rumahnya. Sejambak ros putih, bunga kesukaan arwah ibunya. Tiada nota, tiada pengirim. Cuma satu kuntum ros yang sudah sedikit layu di tengah-tengah jambangan, seolah-olah ia telah menunggu terlalu lama untuk disampaikan. Nora mengambil jambangan itu dengan tangan yang sedikit menggigil. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi malam itu dia menulis satu entry baru dalam jurnalnya. "Kalau aku pernah menjadi puing dalam hidup seseorang, adakah dia akan mencari aku semula bila aku sudah jadi serpihan penuh luka?" Beberapa hari kemudian, Nora dilihat berjalan seorang diri di tepi pantai, mengenakan tudung polos berwarna krim dan kacamata hitam besar. Seseorang yang tidak dikenali
menangkap gambarnya dari jauh. Dalam gambar itu, dia sedang berdiri di atas batu, menghadap laut lepas yang tenang. Tapi tangannya menggenggam sesuatu, sehelai kertas kecil, yang kemudiannya dia lepaskan ke dalam air. Kertas itu hanyut, perlahan-lahan hilang di telan ombak. Adakah ia surat terakhir kepada seseorang dari masa lalu? Atau mungkin nota terakhir kepada dirinya sendiri? Tiada siapa tahu. Dan Nora, seperti biasa, tidak pernah menjelaskan. Yang pasti, dalam diam dan dalam cahaya senja yang lembut itu, ada sesuatu sedang dilepaskan. Atau mungkin sedang ditunggu untuk kembali. Beberapa minggu berlalu, kehidupan di media sosial mula perlahan. Keriuhan cerita perceraian Nora Danish pun mulai tenggelam di antara ratusan kisah sensasi baru. Pasangan selebriti muda bertunang, skandal terbaru seorang pelakon lelaki populer, atau drama politik yang tak berkesudahan. Namun, bagi mereka yang pernah menyelami luka Nora, ada sesuatu yang belum benar-benar hilang. Satu rasa tidak selesai. Orang melihat dia mula kembali aktif, menghadiri majelis fashion, mempromosikan jenama kosmetik, bahkan muncul di set penggambaran. Tapi ada yang berkata, pandangan matanya sudah berbeza. Senyumannya masih manis, namun tak lagi menyentuh mata. Dia berbicara dengan elegan, tapi seolah-olah setiap perkataan telah disusun terlebih dahulu, seperti seseorang yang telah belajar terlalu lama untuk bertahan dalam dunia yang tidak pernah benar-benar peduli apakah dia bahagia atau tidak. Dalam satu sesi fotografi senyap, juru gambar meminta Nora menoleh ke kiri, ke kanan, kemudian tunduk sedikit sambil ketawa kecil. Dia menurut, profesional seperti selalu. Namun pada satu saat yang tidak dirancang, sewaktu lampu kamera mati sebentar, Nora memandang ke cermin kecil di sudut bilik. Wajahnya sendiri menatap balik, dan buat seketika, dia seolah-olah tidak mengenali siapa yang dia lihat. Di rumah, setiap malam, dia akan menyusun buku-buku lama di rak. Sesekali dia membuka sebuah buku puisi, yang kulitnya sudah rapuh dan penuh coretan. Ada satu helaian yang dilipat, penuh dengan tulisan tangan kecil. Cinta bukan untuk dimiliki, ia hanya untuk dipelajari. Bagaimana melepaskan dengan tenang, dan terus hidup dalam kenangan yang tak pernah lengkap. Petikan itu ditulis pada tahun 2014, tahun di mana dia bertemu Nedim, atau mungkin seseorang yang lain. Telepon bimbitnya berbunyi. Satu mesej masuk dari nomor yang tidak disimpan. Awak masih ingat tempat pertama kita berteduh waktu hujan itu? Saya baru lalu sana tadi. Tiada nama, tiada penjelasan. Dia menatap skrin lama. Jari telunjuknya tergantung di atas butang padam, namun tidak menekannya. Dia bangun menuju ke balkoni. Angin malam membelai rambutnya. Jauh di bawah, jalan raya lengang, cuman sesekali lampu kereta melintas perlahan, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar singgah. Langit malam itu tidak gelap, tapi juga tidak berbintang. Seperti dirinya, tidak gembira, tapi juga tidak lagi menangis. Dan di dalam dirinya, antara kenangan yang dibiarkan pergi dan harapan yang belum diberi nama, ada satu ruang kosong yang belum terisi. Atau mungkin, memang tidak perlu diisi. Lalu dia berpaling masuk semula ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Dan bunyi pintu itu, sayup, perlahan, hampir tak terdengar, seperti sebuah kisah yang belum tamat, atau mungkin tidak akan pernah tamat.